Antara tanda-tanda awal penyakit ini adalah seperti berasa bengkak di bahagian payudara, mempunyai ketulan atau bengkak pada bahagian ketiak dan ianya tidak berasa sakit, keras serta tidak sekata. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Halo, selamat datang hari bertemu kembali kita di siaran 14 Oktober. WHI kembali bersiaran. Saya bersama dengan Fatin Hamimah Yusof setelah kian lama. Berapa lama? Sebulan lebih kan? Hari Sangat ini teruja. lama. Saya siap memang hari ini bersiaran dengan Sugi kena lebih semangat sebab Sugi selalunya ceria. Okey, kami harapkan anda juga di rumah yang mana sedang menonton kami terus bersama kami sehingga jam 1 tengah hari nanti. Banyak sebenarnya perkongsian nak kami bawakan kepada anda. Dan Sugi, saya rasa kan dah ramai dah dalam kalangan kita yang dah bersiap-siap nak apa orang kata kemas-kemas barang, baju, Nak balik kampung hujung minggu ini. Betul. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda lah, sambil-sambil anda buat persiapan ke dah orang kata boleh kami rasai keterujaan anda nak pulang ke kampung. Semalam bilangan kes COVID yang direkodkan adalah sebanyak 7,950 kes, penurunan, boleh dikatakan penurunan, tapi ingat kita harus masih berjaga-jaga ketika ingin keluar ataupun pulang ke kampung, nak jumpa dengan tok ataupun nenek kita, ibu ataupun ayah kita. Kalau boleh kita buatlah ujian saringan sendiri, beli test kit dan membuatnya sendiri sebelum kita berjumpa dengan mereka ataupun sesiapa sahaja. Ini antara kelonggaran yang diberikan. Jadi kita, setiap daripada kita haruslah memainkan peranan kan. Lebih baik lagi kalau kita orang kata mengamalkan TRIS itu yang mana test, report, isolate, inform dan juga seek. Kalau ada sebarang tanda-tanda dan sebagainya, cepat-cepat pergi jumpa doktor. Dan juga macam Sugi katakan tadi tu, test COVID-19 sendiri tu penting sangat. Boleh bawa orang kata spare dalam beg juga. Betul. Baju penting ataupun tidak, tetapi test kit itu adalah amat penting kalau anda ingin pulang ke kampung. Ya, Fatin? Kalau kita boleh kongsikan, Sugi kan, tingkatkan penilaian kendiri COVID-19 ni, test itu maknanya segeralah anda lakukan ujian saringan COVID-19 secara kendiri sekiranya ada simptom-simptom jangkitan seperti sesama ke, demam ke, batuk ataupun lain-lain. Dan report, laporkan keputusan saringan anda secepat yang mungkin di aplikasi MySejahtera. Dan isolate, lakukan kuarantin atau pengasingan kendiri dengan segera dan penuh disiplin sekiranya didapati positif. Patuhi perintah HSO yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan inform. Betul. Dan inform kalau boleh kita segerakanlah memaklumkan kepada kontak rapat anda sekiranya keputusan ujian pengesanan COVID-19 anda positif. Ini sangat-sangat penting. Okey, kita tinggalkan berkenaan dengan COVID-19 tu. Kita harap anda semua berjaga-jagalah pulang ke kampung dan sebagainya. Ini ada sesuatu mungkin boleh orang kata memberi semangat pada hujung minggu kita ni kan, untuk kita saksikan gelagat-gelagat mereka yang dah buat persiapan untuk pulang ke kampung. Jom kita saksikan. I guess my friends were right. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw. Balik kampung, oh, 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 balik kampung, oh, 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 balik kampung, hati girang, oh, 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 balik kampung. Surprise kinetic after 1 year tap forum.
Sebagai tumpang kegembiraan mereka yang dapat berjumpa kembali dengan ahli-ahli keluarga, itu tangisan kegembiraan lah kan. Tapi yang tak ada kampung tidak mengapa. Saya tak ada kampung. Kita boleh buat yang macam nombor 2. Berdiri depan TV ya. Sebab pagi tadi saya masuk kerja, ada abang polis bantuan bertanya kepada saya, tak balik kampung ke? Saya tak ada kampung. Awak ada kampung? Kampung segi setapak je depan rumah. Okey, ini satu lagi orang kata inspirasi yang nak kami kongsikanlah dengan anda penonton, yang mana penerbit kami Fiza Kamaruzzaman berkongsi mengenai usahawan permainan taman tema fiberglass. Menarik sekali kan? Betul. Wanita berkebolehan dan mungkin memberi inspirasi kepada anda di rumah. Apa kata, jom kita saksikan. Peredaran zaman memperlihatkan perubahan mula berlaku di mana bidang kerjaya tidak lagi dimonopoli oleh satu jantina sahaja. Bidang kerjaya yang dahulunya hanya diceburi kaum lelaki sudah mula menyaksikan penglibatan kaum wanita. Menyahut cabaran itu, Dalila Ahmad, 43 tahun, memberanikan diri dalam perusahaan produk gentian kaca di Jengka Pahang. Idea untuk membuka kilang fiber ini daripada minat saya dan galakkan daripada suami saya. Pekerjaan ni memang sukalah untuk wanita. Lama kelamaan dah bagi terbiasa dah. Kebiasaan dah. Tidak kekok melakukan kerja-kerja kasar, baginya itu satu kepuasan yang tidak ternilai. Atas minat dan usahanya, kini Dalila telah mengeluarkan lebih daripada 1,000 rekaan pelbagai produk terdiri daripada figura kartun dan permainan taman air serta pelbagai lagi. Keseronokan kerja ini dapat melihat hasil yang kita keluarkan. Contohnya gelonsor, kuda laut, pandebot dan lain-lain. Bukan sesuatu yang mudah bagi seorang wanita untuk melakukan kerja-kerja yang berat seperti ini. Namun, inilah yang memberi keseronokan buat dirinya. Bagi Dalila, jika ingin mengubah nasib diri, kita perlu mendorong diri untuk terus rajin berusaha tanpa mengeluh dengan pelbagai alasan. Setiap satunya membawa rezeki buat keluarganya. Dibantu oleh suami dan anak-anak, Dalila bersyukur diberikan kesihatan yang baik demi mencari kehidupan yang lebih selesa. Sebagai wanita ni kita harus kuat, kena sabarlah. Sabar segala apa yang kita lakukan lah. Kita kena bijak mencari peluang dan buat kerja apa yang kita boleh buat. Genggam bara api, biarlah sehingga menjadi abu. Impian dan cita-cita jika diusahakan dengan bersungguh pasti membuahkan hasil. Dalila yakin hasil kerja yang baik adalah pengukur kepada keupayaan seseorang untuk diambil bekerja tanpa mengira mereka adalah wanita mahupun lelaki. Dia juga percaya akan kegagalan masa lalu itu adalah penguat untuk hadapi masa hadapan. Wow, Dalila, saya tabik pada kesungguhan awak, Dalila, dan kekuatan awak. Awak bergiat dalam bidang pekerjaan yang tidak selalunya wanita akan bergiat. Betul. Dan seperti yang Dalila katakanlah, kita harus mengubah diri kita tanpa mengeluh. Kalau tak cuba, kita tidak akan tahu. Minat dan jangan putus asa. Yang penting kita terus committed dengan apa yang kita lakukan. Betul. Mungkin apa yang dilakukan Dalila itu semangat yang perlu ada setiap wanita. Tak kiralah dalam melakukan pekerjaan ataupun menghidap sesuatu penyakit segi. Betul tu Fatin. Dan bercakap mengenai semangat, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu kita yang mempunyai semangat yang cukup tinggi. Mereka merupakan survivor, pejuang kanser payudara yang akan berkongsi pengalaman mereka, dan juga kita akan bersama dengan seorang doktor yang akan berkongsi ataupun boleh membuka mata kita dalam topik kita pada hari ini, iaitu kanser payudara bukan penghujung. Kita nak juga anda di rumah untuk terus kongsikan antara pengalaman ataupun soalan-soalan anda kepada tetamu-tetamu kita sebentar nanti, dan insya-Allah kami akan panjangkan kepada mereka. Kami nak berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
Tidak menjadi impian mana-mana wanita untuk menghidapi kanser payudara. Apatah lagi, bertarung nyawa menjalani rawatan kemoterapi di hospital demi satu keajaiban, sembuh dari kanser ini. Kanser payudara merupakan kanser yang paling kerap dihidapi oleh wanita di seluruh dunia. Pada tahun 2020, lebih 8,000 wanita di Malaysia telah disahkan mengidap kanser payudara. Menurut laporan Registri Kanser Kebangsaan Malaysia, dari tahun 2012 hingga 2016, 47.9% daripada kes kanser payudara dikesan pada tahap 3 dan 4 pada pemeriksaan rawak. Walaupun bulan kesedaran kanser payudara disambut setiap tahun, namun masih ada lagi golongan yang menganggapnya tidak penting. Tidak kurang juga diselubungi ketakutan untuk membuat pemeriksaan dengan lebih awal. Antara tanda-tanda awal penyakit ini adalah seperti berasa bengkak di bahagian payudara, mempunyai ketulan atau bengkak pada bahagian ketiak dan ianya tidak berasa sakit, keras serta tidak sekata. Namun begitu, tanda-tanda kanser tersebut juga mungkin berbeza mengikut jenis kanser payudara dan sejauh mana ianya telah merebak di dalam badan seseorang. Maka penting kesedaran ini dipandang serius agar kita sama-sama dapat mencegah pembunuh nombor 1 wanita ini di Malaysia. Persoalannya, bagaimanakah cara yang terbaik bagi membantu memberi sokongan kepada pesakit-pesakit kanser payudara? Apakah langkah yang harus diambil bagi mencegah kanser ini? Itu antara laporan berkenaan dengan topik kita hari ini. Kanser payudara bukan penghujung. Walaupun kita tahu kan Oktober ini, sepanjang bulan Oktober ini adalah bulan kesedaran pesakit kanser payudara dan sebagainya. Dan ini sebenarnya kita nak panjangkan. Adakah sejauh mana tahap kesedaran wanita untuk kanser payudara ini, dan kita nak hari ini memperkenalkan tetamu-tetamu kita. Mereka ini adalah orang-orang penting yang mana akan berkongsikan mengenai kanser payudara ini. Yang mana yang pertama saya nak kenalkan Puan Sri Manisah Adam selaku penaung Pink Ribbon Wellness Foundation. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Sri. Selamat tengah hari Puan Sri. Waalaikumsalam, selamat tengah hari. Kita juga bersama dengan Dato' Dr. Muhammad Ibrahim Wahid, pakar perunding onkologi klinikal dan pengarah perubatan Hospital Beacon KL. Apa khabar Dato' Sri? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Baik. Dan kita juga bersama dengan Nurul Munirah Muhammad Sobri. Beliau merupakan bekas pesakit kanser payudara. Assalamualaikum Munirah. Waalaikumsalam. Baik, kita harapkan kesemua mereka dengar dengan jelas lah kan? Okey, baik. Selamat tengah hari semuanya. Baik, kita mulakan perbincangan kita bersama dengan Datuk Doktor dahulu. Datuk Doktor, kalau kita lihat statistik daripada World Health Organization, 2.3 juta wanita di seluruh dunia tahun lepas sahaja didiagnos dengan kanser payudara, dan kematian pula, angka kematian pula adalah 685,000. Jadi doktor, walaupun setiap tahun ada kesedarannya, mungkin kesedaran itu tidak sampai tahap yang optimum. Tapi mungkin doktor boleh mulakan dengan berkongsi apakah yang perlu seorang wanita tahu mengenai kanser payudara ini. Mungkin tanda-tandanya dan perubahan fizikal pada badan mereka. Okey, terima kasih. Tanda-tanda awal kanser payudara ni kadang-kadang tak ada simptom langsung. Kita panggil asymptomatic, ya. Tak rasa apa-apa, mungkin benjolan tu pun tak rasa. Tapi kalau peringkat yang lebih lanjut lagi, dia boleh rasalah macam benjolan di dekat payudara atau di ketiak. Kadang-kadang puting dia berubah, termasuk dia panggil inverted nipple. Dan kadang-kadang ada discharge ataupun keluaran darah dekat puting, ataupun bentuk payudara tu berubah, ataupun kadang-kadang dia bengkak, ada inflammation. Itu adalah satu-satu tanda yang cepat-cepat kena jumpa doktor untuk dapat lanjutan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi lah. Doktor, selain daripada kita nampak dari segi tanda-tanda fizikal kan, benjolan dan sebagainya, mungkin alahan pening dan sebagainya, adakah itu merupakan tanda-tanda untuk kita mendapat kanser payudara juga doktor?
Sorry, maaf lagi sikit. Selain daripada tanda-tanda fizikal dari benjolan dan sebagainya, adakah pening ke kita rasa yang tidak kelihatan lemas dan sebagainya merupakan tanda-tanda juga? Okey, itu kalau tahap yang lebih lanjut lagi, tahap 4, dan kita baru mulai rasa macam sakit, penat, berat badan kita jatuh, selera makan kurang dan sebagainya, pening-pening sebab takut kalau kanser tu dah pergi ke tempat lain, dah merebak ke tempat lain. Itu kalau apabila tahap yang lebih serius, tahap yang lebih lanjut. Tapi pada tahap awal selalunya simptom tidak begitu serius. Hanya tahap yang lanjut, simptom itu akan jadi lebih serius. Okey, baik. Dan doktor, memandangkan kita tengah berbincang mengenai tanda-tanda awalnya, mungkin doktor juga boleh menjawab persoalan yang mungkin telah ditanya di Facebook kita. Adakah walaupun kita tak ada perubahan fizikal tetapi mungkinlah payudara kita di sekelilingnya rasa berbeza sedikit, berdenyut-denyut ataupun ada perbezaan dari segi bila kita sentuh sahaja, kita rasalah, kita sebagai wanita itu rasa. Adakah itu menjadi tanda awal yang perlu kita ambil perhatian, doktor? Ya, kalau ada terdapat apa-apa perbezaan dari segi fizikal, bentuk yang saya cakap tadi, kalau puting tu macam termasuk perubahan puting, ataupun ada discharge, yes, kita kena buat lanjutan pemeriksaan lah, perlu buat ultrasound dan mammogram sebagainya. Baik. Untuk cek lah. Okey. Untuk Puan Sri pula kan, Sugi dan juga penonton, Puan Sri merupakan bekas pejuang pesakit kanser payudara dan beliau juga merupakan penaung Pink Ribbon Wellness Foundation. Dan untuk Puan Sri sendiri, apa antara pendapat dan juga melihat kepada senario kesedaran masyarakat kita mengenai kanser payudara di Puan Sri? Saya rasa kesedaran makin meningkat kerana kerja-kerja yang dibuat oleh berbagai-bagai pertubuhan kanser payudara di seluruh Malaysia, dan juga pihak media pun memainkan peranan yang penting berkenaan kesedaran ini. Jadi kesedaran ini amatlah mustahak. Kalau kita nak sampai kesedaran, mestilah kita bagi pengetahuan, dan itulah peranan Pink Ribbon Wellness Foundation is to create awareness. So creating awareness, tapi kadang-kadang tu ada juga yang degil, yang takut nak pergi buat mammogram, dia kata sakit, nanti payudara dipenyek dan sebagainya, and then sometimes ada benjolan pun tak nak pergi pasal dia kata, this is self-denial. Benda ni memang perkara biasalah. Okey, baik. Dan Puan Sri, kalau Puan Sri tidak keberatan, mungkin Puan Sri boleh kongsikan sedikit pengalaman Puan Sri sendirilah. Memandangkan ramai lagi yang takut untuk pergi membuat, orang kata, mammogram dan sebagainya. Mungkin Puan Sri boleh kongsikan pengalaman Puan Sri sebagai seorang pejuang kanser payudara. Bagi saya dapat kanser payudara ni pada peringkat umur 68 tahun. Saya rasa mungkinlah orang kata kanser payudara ni untuk orang tua-tua saja. Bukan orang muda. Tapi sekarang ni banyak orang muda-muda yang dapat kanser payudara. Bagi saya ingat saya dah kata menopause, tak adalah lagi kita nak hidup selesa lah untuk masa depan kita dan sebagainya. Tapi saya buat mammogram tiap tahun. Tiap tahun buat mammogram, ultrasound dan sebagainya. Tidak ada dapat dikesan kanser tu. Jadi selama 18 tahun selepas saya ambil HRT, HRT adalah satu hormon untuk orang yang menopause kan, untuk menjadi badan cergas dan sebagainya, supaya kulit kita tak kering dan sebagainya. Jadi bila saya buat mammogram tu dia tak kesan. Jadi audiens mesti faham bahawa kanser ni dia ada banyak jenis. Ada yang ductal carcinoma, lobular carcinoma, tubular carcinoma dan sebagainya. Ada 6 jenis. Jadi jenis yang saya ada ni adalah rare. 10% sahaja daripada pesakit ataupun wanita yang ada lobular. Lobular ni memang tak dapat dikesan oleh mammogram. Jadi jadi ini mesti tahu jenis-jenis yang ni. Jadi saya dapat dikesan setelah saya tukar doktor dan tukar tempat untuk mammogram. Di situlah dapat dikesan, dan saya pun tak
kata orang kuat semangat Okey. dan tidaklah sedih. Terperanjat tu ya juga dalam umur dah macam tu kan. Ya, betul Puan Sri. Sekejap lagi kita akan tanyakan banyak lagi sebenarnya bagaimana kekuatan dan sebagainya yang Puan Sri lalui sepanjang orang kata mengidap kanser payudara. Ya. Tapi tadi Puan Sri ada maklumkan seawal usia 68 Ya. tahun. Kanser payudara ini bukan melihat kepada umur kerana apa yang dikongsikan Munirah sekalipun 21 tahun telah menghidap kanser payudara. Kalau boleh Munirah kongsikan sewaktu itu usia sangat muda 21 dan masih belum berkahwin, bagaimana sebenarnya perasaan dan juga situasi masa itu? Terima kasih. Okay. Saya memang tak jangka pun saya akan dapat kanser payudara pada umur sangat-sangat muda, which is 21 tahun. Sebab masa tu pun saya tak ada rasa, memang tak ada rasa sakit apa-apa dekat payudara saya. Cuma ada ketulan saja. So, saya memang ingat macam, okay, mungkin sis biasa. Sebab selalunya masa kita datang period, sis tu akan ada. Lepas tu bila dah habis period, dia akan tak ada balik. Tapi sis tu memang dia tak ada sakit apa-apa. Dia kat situ je. So, kita ingat macam, okay, mungkin it's a normal sis. So, lagipun dalam family saya tak ada pun yang ada background pasal kanser. So memang saya tak jangka langsung saya akan dapat kanser pada usia yang sangat muda, which is 21. Macam saya baru nak stepping adult life. So sangat pada ketika itu memang saya macam sangat-sangat speechless lah. Macam tak kata apa pun pada ketika itu. Saya hanya boleh bayangkan apa yang awak lalui, Munirah. Sebab 21 tahun, ketika itu baru nak masuk dunia orang kata adulthood kan. Nak fikir pasal pekerjaan, pendidikan, nak kahwin dan sebagainya. Dan itu satu situasi yang sangat-sangat susah buat awak kan. Dan mungkin Munirah boleh kongsikan juga. Kini Munirah sudah berkahwin, ada seorang anak. Sewaktu Munirah dalam situasi 7 tahun ya selepas didiagnose. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun itu bagaimana awak mendapat semangat untuk bangkit semula, Munirah? Sebab Puan Sri pun 68 tahun ada semangat itu. Awak pun ada semangat itu. Saya rasa sokongan daripada keluarga dan kawan-kawan itu sangat penting. Tapi ketika itu bila saya dapat tahu saya ada kanser payudara, saya tak bagi tahu saya tak public kat kawan-kawan saya sebab saya rasa malu sangat. Sebab saya rasa macam 21 tahun tapi saya dah dapat kanser. So saya cuma keep it to myself dengan family saya, dan ketika itu dengan suami saya. Tapi ketika itu dia belum menjadi suami saya lagi. So saya rasa support daripada keluarga sangat-sangat penting. Diorang yang pushkan saya forward ke depan, yang untuk beranikan saya untuk ambil Okey, baik. Maksudnya sokongan keluarga itu amatlah penting. Baik. Ya, betul. Kita nak tanya kepada doktor juga, ya, Fatin. Doktor, kalau kita dengar tadi Munirah telah berkata yang tidak ada sesiapa dalam keluarganya yang ada kanser payudara. Keturunan. Tapi mungkin doktor boleh kongsikan, ada tak apa-apa orang kata fakta yang menunjukkan ataupun statistik yang menunjukkan bagaimana seseorang itu boleh mendapat kanser payudara, dan adakah genetik? Kalau dalam keluarga mungkin nenek ataupun ibu pernah ada, adakah ia lebih mudah untuk kita mendapat kanser payudara? Okey, kita ada dua faktor. Satu ialah faktor genetik atau keturunan, lagi satu ialah faktor sporadik atau just siapa saja boleh dapat out of the blue, tak ada risiko, tak ada family history dan sebagainya. Jadi faktor genetik atau keturunan ni represent small amount aja, sikit aja, maybe 10% of cancer yang kita diagnose sekarang ya. Tapi faktor yang sporadik tu lebih ramai lagi ya. So kenapa sporadik case ni ada mungkin banyak risiko lah, tapi yang penting tapi itu semua kita tak ada cause and sebab yang menyebabkan kanser, tapi ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko. So kita tak tahu the cause of breast cancer, tapi mungkin ada beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko. Ya, yang meningkatkan risiko mungkin head datang awal dan putus head datang lambat. Kalau ada dalam keluarga family history breast cancer ataupun ovarian cancer, atau terdapat terdedah
pada sinaran radiation. Kadang-kadang makan macam Puan Sri cakap tadi kan, makan hormon replacement mungkin ada meningkatkan sedikit risiko. Dan juga kalau macam breastfeeding, ya, kalau kita encourage breastfeeding, ini akan mengurangkan risiko. Tapi tak ada satu-satu faktor yang kita boleh cakap ini sebabkan breast cancer. Tapi beberapa faktor yang meningkatkan risiko. Jadi kadang-kadang macam faktor pesakit yang muda tu, itu kita kena tengok pada genetik. BRCA1, BRCA2. Okey, Doktor, ada juga dalam kalangan wanita sebenarnya tanda-tanda tu dah ada benjolan dan sebagainya. Tapi mereka agak takut untuk melakukan rawatan awal, mammogram dan juga radioaktif. Kenapa agaknya stigma mereka begitu dan juga apa agaknya saranan Doktor kepada mereka? Ya, saya ingat ada beberapa mungkin orang cakap vaksin mammogram tu sakit, dan ramai orang komplain yang memberi negative view kepada mammogram. Ya, padahal mammogram tu amat penting untuk dapat mengesan kanser, dan ada cakap sinaran radiation ni menyebabkan kanser. Sinaran radiation tu agak ringan, agak kecil, ya. Jadi untuk mendapat risiko kanser daripada mammogram tu tidak tinggi langsung, very small risk, ya. Jadi faktor-faktor yang negatif ni ramai exaggerate, dan itu menjadi satu faktor yang agak yang menakutkanlah orang datang untuk membuat mammogram. Jadi kita kena address this negative publicity. Jadi yang penting ialah macam NGO, macam Pink Ribbon dan Wellness Foundation sebagainya, kita dapat beri education program kepada patient-patient, pesakit dan sebagainya untuk menggalakkan mereka buat mammogram dan address the fear factor lah. Maksudnya kita sebagai orang di luar sana, mereka di luar sana pun, kita jangan ambil berita-berita yang negatif saja. Kita cuba ambil yang positif, kuatkan semangat kita dan kita pergilah untuk membuat pemeriksaan. Baik, banyak lagi yang kami nak tanyakan kepada Dr. Puan Sri dan juga Munira. Tetapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda trivia berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Setiap wanita yang melalui pengalaman menghidap kanser payudara sudah semestinya menjadi satu peristiwa hitam buat diri mereka. Bukan mudah untuk mana-mana wanita menerima hakikat apabila disahkan menghidap penyakit itu. Malah ianya boleh mematahkan semangat dalam melawan penyakit tersebut. Mempunyai sistem sokongan yang kuat dan teguh merupakan salah satu elemen terpenting bagi memastikan pesakit dan bekas pesakit terus kuat meneruskan kehidupan. Selain mempunyai sikap yang positif dalam diri, mengamalkan pemakanan yang sihat juga dapat membantu dari segi emosi dan keadaan pesakit. Dikatakan pengambilan diet berasaskan tumbuhan dapat mengurangkan risiko mengembangkan kanser sebanyak 15%. Sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan flavonoid dan carotenoid seperti teh hijau, sayur brokoli dan buah-buahan beri dipercayai dapat membantu mencegah kanser payudara. Selain itu, mempunyai kualiti hidup dan menjaga kesihatan mental juga amat penting. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti bersenam dan berzumba serta menikmati kesegaran alam semula jadi yang dapat memberikan aura kegembiraan di dalam diri. Penyelidikan menunjukkan bahawa senaman fizikal adalah selamat untuk dilakukan semasa pesakit dalam rawatan kanser. Malah ianya dapat meningkatkan kualiti hidup pesakit. Di samping itu, mendapatkan sokongan kerohanian serta menyertai kumpulan sokongan juga dapat membantu membangkitkan keyakinan dan memecahkan kegusaran dalam diri. Latihan rohani dan meditasi dikatakan dapat membantu pesakit kanser untuk merasa lebih tenang dan menjalani kehidupan seharian. Pelbagai aktiviti sebenarnya yang boleh dilakukan bagi seseorang pesakit bara untuk terus bangkit dan kuat melawan sakit.
Semua ini memerlukan sokongan dan usaha semua pihak, terutamanya ahli keluarga si pejuang kanser payudara. Kanser payudara bukan penghujung. Kita terus bangkit dan teruskan kehidupan kita. Dan saya nak tanya kepada Munira lah. Ya, Munira. Munira telah mengambil keputusan untuk membuat mastektomi itu kan. Itu mungkin keputusan yang amat orang kata berat buat Munira untuk membuang sebelah payudara Munira. Tapi mungkin Munira boleh mewakili pejuang-pejuang kanser payudara berkongsilah betapa susahnya itu, sebab seperti yang Datuk Doktor katakan, kita kongsikan positif di sebaliknya. Kita nak berikan semangat kepada wanita-wanita lain kan. Setelah membuang itu, bagaimana prosesnya dan setelah mempunyai anak, adakah Munira risau bagaimana nak memberikan susu dan sebagainya? Terima kasih. Sama jugalah saya rasa macam bila saya dah buang sebelah payudara tu, saya rasa macam apa akan jadi pada future saya nanti. I mean, maksud saya macam adakah orang akan terima saya seadanya, and then anak pula saya nak kena fikir pasal anak. Kalau saya dah buang sebelah payudara, lagi sebelah payudara ni boleh ke menghasilkan susu untuk dia. Tapi Alhamdulillah, dan untuk saya dapatkan seorang zurat pun bukan begitu mudah, sebab saya perlu pergi untuk dapatkan dua pandangan daripada doktor onkologi saya, Dr. Ibrahim dan juga Dr. ONG lah. So macam bagi saya macam bila nak go through tu memang diorang akan monitor closely untuk saya. So macam saya rasa macam memang selepas satu cabaran untuk saya hadapi, tapi saya rasa saya cuma berdoa, saya cuma mengharapkan kalau dapat seorang sarjana pun dah cukup memandai, sebab untuk pergi ke proses tu bukanlah senang untuk saya dapatkan zurat untuk dapatkan zurat saya. Okey. Apa yang dikongsikan Munira sangat memberi inspirasi kepada seluruh kaum wanita. Tahniah kita ucapkan kepada Munira. Tapi Puan Sri, kita nak tahu juga kan, apabila wanita itu dikatakan menghidapi barah ataupun kanser payudara dan sebagainya, bagaimana sebenarnya untuk mereka bangkit? Kadang-kadang ada dalam kalangan mereka ini takut untuk memberitahu kepada ahli keluarga sendiri. Mereka mengalami depresi dan juga mereka kadang-kadang murung dan mengambil waktu sedikit untuk berasa agak tertekan. Mungkin ada antara nasihat dan juga tips dari Puan Sri sendiri. Bagi pesakit-pesakit yang baru didiagnose, ya, saya rasa paling mustahak kita mesti melibatkan keluarga kita. Ya, kita beri kepercayaan kepada mereka dan kita bagi tahu. Jangan kita bersendirian dan kita suffer bersendirian. Kita mesti bagi tahu keluarga kita. Kalau kita bersuami, kita kalau boleh kita pergi masa kita nak dapatkan keputusan baik itu, kita pergi bersama dengan pasangan kita supaya dia dapat tahu apakah jenis kanser yang kita hadapi dan apakah seterusnya akan kita buat rawatan-rawatan dan sebagainya, apakah yang perlu kita buat. Jadi perkongsian itu saya rasa amat mustahak. Ramai antara pesakit kanser dia suka sorokkan dan itu yang datang depression dan sebagainya. Kita luahkan dan kita dengan keluarga kita yang dekat dan jauh sikit supaya kita dapat berkongsi apakah yang akan kita lalui. Dan masa saya dapat tahu tu, saya tengok muka-muka anak cucu dan suami saya dan keluarga saya memberi saya semangat. Saya tengok dia orang menangis dan sebagainya. Jadi kita memberi semangat. I have to live. I have to go on with all the treatment. I have to be well for them. Walaupun saya dah berumur, tapi itulah kita semangat itu kita mesti ada. Jadi kawan-kawan yang melalui kanser payudara ni, kita mesti juga dengar cakap-cakap mereka, dan kita jangan dengar orang-orang yang tidak melalui pengalaman kanser payudara ni. Jadi disuruh makan itu makan ini, jangan dengar dengan apa yang disarankan oleh doktor. Ya. Okey, Puan Sri, kami yang mendengar ni pun boleh merasai semangat Puan Sri itu, Puan Sri, dan sentiasa kekal muda di hati Puan Sri. Dan mungkin di penghujung perbincangan kita nak tanya daripada Datuk Doktor sendirilah sedikit yang boleh Datuk Doktor kongsikan supaya memberikan suntikan semangat kepada mereka di luar sana untuk membuat pemeriksaan, tidak kiralah pemeriksaan sendiri ataupun di hospital. Silakan Doktor. Ya,
I think pembuat pemeriksaan atau mammogram screening tu penting sekali. Sebab kita boleh detect kanser-kanser sebelum dia jadi ke tahap 1, stage 0. Stage 0 cure rate dia almost 100%. Ya. Jadi ujian mammogram dan gabungan dengan ultrasound sangat penting untuk deteksi awal. Pada masa ini, program ini Dato' Doktor? Sebab ada tempat-tempat yang tak ada kemudahan mammogram. Ya. Jadi kita nak usahakanlah nak dapatkan macam mobile mammogram machine bergerak untuk pergi ke kawasan kampung-kampung, perkampungan untuk buat checking dan sebagainya. Ya. Jadi yang penting ialah early detection yang menggunakan mammogram dan ultrasound dan sebagainya. Okey, Munirah pula, mungkin Munirah ada kata-kata semangat dan juga kata untuk anak muda di luar sana, walaupun dalam tempoh kesukaran, tapi mereka sebenarnya ada peluang untuk bangkit dan terus sihat seperti Munirah. Saya cuma ada 4 perkataan. Early detection save lives. So, kalau kita rasa ada something is not wrong, something is not right with our body ke atau our breast, go and check dengan doktor. And then saya sarankan untuk wanita-wanita di luar sana untuk sekurang-kurangnya pergilah buat full medical check-up, at least a yearly medical check-up. So kita tahu kita berada di tahap yang mana. Kita tahu kesihatan kita. Tidak perlu takut dan orang kata there is no shame. Tidak perlu malu juga kalau kita rasa ada apa-apa perubahan, kita boleh kongsikannya bersama dengan ahli keluarga, kawan-kawan kita. Okey, baik, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Sri Manisih, Dato' Dr. Muhammad Ibrahim Al-Wahid dan juga Nurul Munirah atas perkongsian. Tetapi sebelum kita berakhir, Puan Sri, ada sesuatu istimewa ya Puan Sri, ada satu lagu yang ingin dikongsikan. Silakan Puan Sri. Sebenarnya lagu ni saya cipta semasa saya sakit. Saya melalui 6 cycle kemoterapi dan 25 cycle radioterapi. Dan 7 bulan saya terpaksalah mengasingkan diri. Dan masa tu banyak masa untuk saya suka dengan lagu-lagu dan sebagainya. Jadi tak sabar ni Puan Sri, silakan. Kata-kata yang tak adalah macam kita sebagai pesakit ya. Kita melalui ombak. Banyak sangat rintangan kita yang kita lalui. Jadi kita hadapi dengan wajar dan penuh tabah ya. Ombak rintangan diharum tabah. Macam tu. Sukan dan dapat berdiri megah. Jangan mengaku kalah, jangan pernah menyerah. Tersenyum Munirah dan juga Dato' Doktor. Terima kasih Puan Sri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada ketiga-tiga tetamu kita pada hari ini. Semuanya jaga diri ya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, apa yang kita dapat rangkumkan hari ini kan Sugi, kalau ada sebarang tanda-tanda cepat-cepat untuk kita dapatkan rawatan awal dan jangan malu dan juga jangan ambil orang kata kata-kata negatif daripada orang sekeliling kita. Betul. Dan kita sentiasa ambil tahulah. Kita orang kata educate diri kita. Kita pelajari apa yang kita tidak tahu. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari ini. Penjagaan kesihatan itu sangat penting untuk kita terus ceria, sihat dan juga bersama keluarga kita. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu wakil dari GSK, Miss Amberly, untuk membincangkan serba sedikit dan juga menjawab tentang kesihatan tulang dengan pengambilan katret. Apa khabar Amberly? Hai, selamat tengah hari Fatin. Thank you team. Selamat tengah hari. Okey, Emily, kalau boleh dikongsikan apa itu Caltrate? Okey, Caltrate ialah suplemen ataupun makanan tambahan kesihatan untuk membantu menyokong kesihatan tulang.
Di Malaysia, kami mempunyai 3 pilihan berbeza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Caltrate 600 mengandungi kalsium untuk membantu menjaga kesihatan tulang yang sesuai bagi orang yang mau mendapatkan suplemen kalsium harian atau bagi mereka yang sudah mengambil pelbagai suplemen dan hanya mau meningkatkan pengambilan kalsium sahaja. Caltrate 600D mengandungi kalsium dan vitamin D. Kedua-dua ni menghasilkan kesan sinergi untuk membantu badan anda menyerap kalsium. Dan kita ada Caltrate 600 Plus pula, dia dirumuskan dengan kalsium, vitamin D dan mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan untuk membantu menjaga kekuatan tulang dan perkembangan rangka tulang. So produk ini memberikan manfaat yang lebih komprehensif antara 3 pilihan Caltrate. Okey, Miss Amber, tapi apakah jenis kalsium yang digunakan dalam produk Caltrate ni? Caltrate mengandungi kalsium karbonat. So Okey. inilah jenis kalsium. Tapi selain tu kan Miss Amber, daripada kalsium ni juga, apakah vitamin dan juga mungkin mineral lain yang penting untuk kita menjaga kesihatan tulang kita ni? Pada hakikatnya hanya beberapa vitamin dan mineral yang penting bagi kesihatan tulang. Okey, sebagai contoh, vitamin D membantu penyerapan kalsium dan mineral tambahan seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan juga memberikan manfaat tertentu. So zat-zat mineral ini membantu perkembangan rangka tulang, penyelenggaraan tulang dan juga fungsi otak. Banyak sebenarnya manfaatnya. Dan juga Miss Amber, kalau boleh dikongsikan, adakah Caltrate sesuai diambil oleh mereka yang mungkin tidak tahan laktosa ataupun intoleransi atau laktosa ni? Memang Caltrate tidak mengandungi laktosa ataupun pengawet. So produk ini sesuai untuk mereka yang tidak tahan laktosa ataupun orang yang tidak suka mengambil makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu atau yogurt. Oleh itu, pengambilan kalsium disyorkan untuk membantu memastikan pengambilan kalsium harian yang mencukupi. Dan kita semua tahu pula pengambilan kalsium amat penting untuk pertumbuhan tulang, tumbuh secara normal dan kekuatan tulang. Okey, berapa banyak sebenarnya yang harus kita ambil kuantitinya dalam setiap hari dan juga waktu yang terbaik untuk kita mengambil suplemen ini, Miss Amber? Ya, kami mencadangkan pengambilan 1 pil 2 kali sehari bersama makanan. Anda digalakkan untuk mengambil produk kalsium tambahan yang berasingan. Kerana badan hanya kita boleh menyerap jumlah kalsium tertentu setiap hari je. So lebih kurang 500 hingga 600 miligram. Baik, menarik sekali perkongsian daripada Miss Amber. Baiklah penonton di rumah, untuk pengetahuan anda, sempena Hari Osteoporosis Sedunia, Caltrate telah melancarkan pemeriksaan kesihatan tulang untuk meningkatkan kesedaran mengenai risiko tulang yang lemah. Jadi apa kata kita saksikan VT ini terlebih dahulu. Penuaan dan kekurangan kalsium merupakan beberapa faktor risiko tulang lemah. Ketahui sama ada anda mempunyai risiko tulang lemah dengan mengimbas kod QR ini untuk membuat pemeriksaan kesihatan tulang Caltrate. Jaga kesihatan tulang dengan Caltrate. Baik, itu di antara perkongsian Miss Amber. Ada juga mungkin dari kalangan penonton kita nak tanya umur yang sesuai untuk kita mengamalkan suplemen ini daripada umur berapa? Okey, kalsium ni Caltrate kita sesuai untuk 18 tahun ke atas untuk orang dewasa. Dan ada juga orang kata kalau suplemen ini perlukan orang kata banyak-banyak, tapi untuk Caltrate sendiri hanya 1 cukup. Betul ke? Betul. 1 pil 2 kali sehari bersama makanan. Kalau kita tengok jenis-jenis di hadapan saya ini banyak ada warna purple, ada warna biru dan juga merah. Apa agaknya perbezaan ketiga-tiga Caltrate ini? Tadi Caltrate 600 Plus dia memberi manfaat yang lebih komprehensif sebab dia ada kalsium, vitamin D dan 4 jenis mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan. So antara semua jenis Caltrate ini, Caltrate 600 Plus yang warna ungu ni memberikan manfaat yang lebih best. Okey. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Miss Amber atas perkongsian berkenaan dengan produk Caltrate ini. Terima kasih kita ucapkan.
Ya, terima kasih Fatin. Jumpa lagi. Terima kasih. Baik penonton, banyak lagi perkongsian selepas ini. Tapi sebelum tu kami nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan sebelum kita mengakhiri siaran hari ini, ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Iaitu pada hari Khamis dan Jumaat ini, hari ini dan esok, Berita Harian akan menganjurkan Forum Perniagaan PKS BH 2021. Bersama barisan ahli panel jemputan, forum ini membincangkan cabaran dihadapi usahawan, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta galakkan dan sokongan pelbagai pihak untuk mereka bagi meneruskan kelangsungan pasca pandemik. Forum akan disiarkan secara langsung menerusi laman web Mikroforum Perniagaan PKS BH 2021 bermula jam 11 pagi Khamis ini dan orang ramai yang ingin menyaksikannya boleh mendaftar di www.beritaharian.com.my/bhsme. Daftar cepat-cepat untuk dapatkan tempat anda. Okey, baik Fatin. Saya tadi sempatlah juga membaca komen-komen di Facebook KPHI. Terima kasih kepada anda yang telah bertanya soalan. Kami sempat tanya apa yang anda tanyakan tadi. Mungkin bukan semua tetapi ada beberapa soalan. Dan juga bagi mereka yang telah berkongsi pengalaman juga, terima kasih. Dan mungkin di sini saya nak kongsikan yang Puan Mariam telah berkata yang esok dia akan membuat surgery ataupun operation breast cancer di Hospital Putrajaya dan memohon semua orang mendoakan supaya dipermudahkan segalanya. Kita doakan segalanya dipermudahkan. Dan juga ada seseorang lagi yang telah berkata bulan Oktober ini ada banyak diskaun, jadi cepat-cepatlah buat mammogram, buat pemeriksaan yang perlu anda lakukan. Kalau tak pernah buat selama ini, ambillah peluang ini bulan Oktober ini untuk membuat pemeriksaan. Inilah kesedaran yang kita mahukan sebenarnya. Bukan untuk takutkan semua orang, tetapi untuk kita sama-sama bangkit, buat pemeriksaan yang perlu dilakukan tanpa rasa takut, sebab kita tak tahu keputusannya apa pun. Betul. Tak ada orang yang meminta untuk sakit. Dan mungkin tiada juga yang mustahil untuk kita bangkit dari kesakitan itu. Apa yang penting, sokongan daripada keluarga dan juga orang di sekeliling bila ada antara keluarga kita dan sebagainya menghidap kanser dan apa-apa kanser lah. Betul. Dan jangan segan. Kita sebagai wanita, saya faham mungkin ini adalah payudara kita adalah sesuatu mungkin yang ada sedikit rasa rendah diri, rasa segan dan sebagainya, tapi tidak perlu segan sebab ini yang kita mahukan. Kita mahu semua orang daripada yang kecil hinggalah tua untuk mempunyai kesedarannya, bukan sahaja dalam kalangan wanita tetapi juga dalam kalangan lelaki, kerana bagi anda di rumah 0.5 hingga 1% penghidap kanser payudara adalah juga kaum lelaki. Betul. Jadi untuk kita sama-sama membantu untuk kita naikkan juga semangat dan juga orang kata keazaman untuk terus sihat adalah daripada keluarga, suami, isteri dan juga anak-anak. Dan bercakap mengenai anak-anak ni, esok kita kembali juga dengan satu topik yang sangat-sangat menarik di WHI Extra di hari Jumaat, iaitu anak penentu segalanya. Maksudnya anak penentu segala tu bagaimana agaknya pendapat saya? Tak pasti, tapi saya tergelak sebab awak dah berpunya anak. Mungkin awak yang perlu ulas lebih lanjut. Saya bagi peluang dekat Sugi. Tapi dia ada anak buah. Kan kalau kita melihat kepada anak segalanya, memanglah kadang-kadang ibu ni dia jadi lemah dengan anak-anak. Kadang-kadang boleh juga orang kata bergaduh-gaduh dengan suami tu disebabkan anak. Maksudnya anak ni memang segala-galanya, tapi kita nak tahu sejauh mana kita boleh orang kata memanjakan anak dan sebagainya. Penentu bahagia atau tidak, esok kita akan bincangkan bersama saya dan juga Fahrin. Okey, baik semua. Terima kasih kerana bersama kami. Jaga diri, ikut SOP. Yang nak pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Jangan lupa bawa test kit tu. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye. Suka awak Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia
tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak